Kalau dia udah nih, sehat nih. Bilang gaya. Terima kasih. Alhamdulillah. Imam ngajasannya mana nih dia? Imam ngajasannya. Ustaz Syahbud. Surau kan? Surau apa? Dah tepi jalannya. Jalan malam ni ya. Bisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد نويت تعلم وتعلم وتذكر وتذكر ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Dan alhamdulillah, syukur kerana Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, yang berbahagia ini, sekali lagi kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesihatan, kekuatan. Maka pada malam ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat sekali lagi untuk kita berkumpul meneruskan pengajian kita tentang membicarakan tentang kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sedikit perbincangan tentang salat berjemaah. Qala musannif hafizahullah taala. Jadi kita tengok permasalahan dalam solat berjemaah. Itu pada malam ni kita nak bicarakan tentang, iaitu iman terbatal selepas makmum masbuk dapat rukuk bersama imam. Jadi imam terbatal apa? Terbatal solat. Solat terbatal ni sebab apa? Banyak sebab solat terbatal. Antaranya aurat imam terbuka. Imam menyedari bahagian auratnya telah terbuka, sama ada pakaian dia tercarik, terkoyak, ataupun terselak, kan? Ataupun pakaiannya tertanggal ketika dia solat. Maka imam menyedari auratnya terbuka, maka solat imam telah batal. Imam pakaian tertanggal, tak tahulah tertanggal macam mana. Imam pakai pakaian kain sarung dengan baju, tiba-tiba kain sarung terjauh, terlodek, tak ikat betul. Maka imam sedar, kan? Maka solatnya telah batal. Maka Allahumma salli ala sayyidina. Ataupun pakaian imam tu terkoyak, imam sedar pakaian terkoyak, imam pakai seluar ke, jadi imam waktu tu bangkit daripada rukuk, bunyi keruk, seluar terbuka bahagian aurat, maka solat imam terbatal. Maka imam ni boleh batal solat, satu disebabkan aurat terbuka, yang kedua terbatal wuduk imam, dan ada lagi lah perbuatan-perbuatan imam yang boleh membatalkan solat. Cuma kebiasaannya dua ni, wuduk terbatal ataupun aurat terbuka, ataupun imam ni dalam keadaan menanggung najis. Imam dalam keadaan menanggung najis. Imam sedar pakaian dia ni kena tai cicak, basah dia tengok, maka batal. Kalau tai cicak kering, tak apa, kita buat macam tu, tak ada masalah. Kering sama kering. Kata tai cicak yang basah kena ke baju imam, imam tengok, aku ni menanggung najis, maka batal solat imam. Ataupun hidung imam ni berdarah, musim panas, tiba-tiba berdarah, mengalir banyak darah keluar ke hidung imam, maka batal solat imam. Okey. Jadi imam ni batal solat disebabkan banyak perkara, antaranya menanggung najis, wuduk terbatal, ataupun terbuka aurat. Okey. Jadi ni situasinya, imam terbatal selepas makmum masbuk dapat rukuk bersama imam. Ada seorang tu dia datang lewat, dia tengok imam tengah rukuk, maka dia angkat takbir, dapat rukuk bersama dengan imam. Tiba-tiba imam kata Sami'allahu liman hamidah, imam pun keluar daripada solat. Maka dia sedar imam ni dah batal ketika rukuk wuduknya. Jika makmum masbuk mendapati imam sedang rukuk, lalu dia rukuk dan sempat bertamakninah bersama imam dalam rukuk, tiba-tiba imam itu berhadap ketika i'tidal. Ketika rukuk dia tak batal lagi, i'tidal dia batal. Dia nak sakit perut, ya. Waktu rukuk dia tahan lagi, bila bangkit terkeluar angin ke bawah lah, ke atas tak apa, keluar angin ke atas tak ada masalah, keluar angin ke bawah. Jadi bila i'tidal imam pun terbatal wuduk, imam pun keluar, maka makmum tadi pun dia sempat rukuk dengan imam, tetapi imam tu batal ketika i'tidal. Ataupun ketika imam sujud, imam terbatal wuduk, tak kira lah imam i'tidal batal wuduk ataupun imam sujud, maka imam batal wuduk. Okey. Nak habiskan masalah ni dulu.
maka makmum masbuk itu dikira mendapat rakaat tanpa sebarang khilaf kerana dia telah mendapat rukuk yang dikira diperolehi oleh imam. Jadi tak syarat kita ini dapat rakaat mesti selesai rakaat tu dengan imam barulah kita dikira dapat rakaat. Tak, kita dapat je rukuk dengan imam, tak kira lepas tu imam batal wuduk atau imam batal solat, kita dikira telah mendapat rakaat. Sebab tu dia kata tadi contoh orang yang datang lewat tadi, dia dapat rukuk bersama dengan imam, kemudian waktu tidak imam terketuk contoh, imam pun keluar, maka dia dapat rakaat dah. Ataupun imam ni batal wuduk ketika sujud, dapat rakaat juga dia. Begitu. Cuma kalau imam batal wuduk ketika sujud, macam mana nak buat tu? Sebab dia cerita dalam ni, imam batal wuduk ketika i'tidal tak jadi masalah sebab semua makmum nampak. Imam keluar, ada orang lain boleh turun ganti. Tapi kalau imam batal ketika sujud, siapa yang nampak, siapa yang tahu? Tak ada seorang pun tahu. Jadi kalau imam keluar begitu, makmum belakang tunggu kan? Betul tak? Bila imam nak bangkit daripada sujud ni lamanya. Jadi asalnya hukum bila kita batal wuduk, maka haram bagi kita untuk membuat perbuatan dalam solat. Haram. Maka kalau kita batal wuduk, terus kita kena keluar daripada solat. Tak boleh kita meneruskan solat. Tapi disebabkan musyaqqah tadi tu, imam terbatal wuduk ketika sujud, kalau imam keluar macam tu, makmum belakang susah semua, susah hati. Tunggu imam tak bangkit, nanti makmum akan, dia macam apa, dia akan intai imam, kenapa imam tak bangkit lagi, lama sangat kan. Jadi gitu. Maka imam kena bangun dulu daripada sujud, Allahu Akbar, jamaah pun semua nampak, barulah imam bangkit keluar daripada solat. Jadi makmum yang belakang tak jadi masalah, makmum yang duduk belakang imam saja, seorang kena bergerak ke depan, bergerak ke depan sikit dan sambung, kita panggil apa, tugas imam yang tak selesai tadi. Ganti imam lah maksudnya, ganti imam. Jadi tu imam perlu buat. Jadi jangan imam terus keluar macam tu. Sama ada imam tu terbatal pada sujud yang ke pertama, maka dia duduk di antara dua sujud, dia pun keluar. Kalau dia terbantar daripada sujud yang kedua, dia bangkit dulu, Allahu Akbar, dah tegak, dia pun keluar. Orang yang seterusnya ganti, orang yang belakang imam, dia pun langkah ke depan jadi imam, orang lain ikut dia. Begitu. Solat makmum tak ada masalah, tak batal. Walaupun imam telah batal wuduk ketika sujud, tapi imam bangkit tu kita pun ikut ramai-ramai kan. Solat kita tak jadi masalah, tak batal, tak rosak sikit pun solat kita. Kerana yang batal situ imam seorang je, kita tak ada masalah. Okey. Jadi itulah, kalau kita jadi imam, awak tuan-tuan semua ni semua akan jadi imam sebab kita orang lelaki. Melainkan kita ni khunsa, saya tak boleh jadi imam, saya ni khunsa, tak apa. Sebab ni khunsa, ada dua alat. Tapi kalau lelaki, semua kena jadi imam kan. Semua lelaki akan kena jadi imam. Kata Al-Qadi, jika seorang makmum yang masbuk sempat bersama imam dalam rukuk dan sempat tamakninah bersamanya dalam rukuk itu, kemudian imam mengangkat kepalanya dan makmum itu pun berniat mufaraqah, maka hukumnya harus dan ia dikira qadi rakaat itu. Demikian yang ditegakkan oleh Baghawi dalam fatwanya. Sama juga orang yang kita panggil apa, ambil peluang dalam solat ni semata-mata nak dapat rakaat saja. Dia tengok imam nak rukuk, dia pun takbir, Allahu Akbar, rukuk dengan imam, dapat rakaat. Bila imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia pun niat mufaraqah. Jadi rakaat dia dikira dia mendapat rakaat, walaupun dia ikut imam ketika rukuk saja, imam i'tidal dia niat mufaraqah, tetap juga dia dapat rakaat. Jadi orang yang mufaraqah ni ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Okey, yang dibolehkan kita bincang sebelum ni, yang ada keuzuran. Seperti kita ada urusan penting,
kita solat berjemaah, kita ada urusan penting. Ingat ke iman sekejap je semayang masjid ni, contoh, bukan masjid ni lah. Kita rasa imam pula. Bagi contoh, masjid, kita singgah satu masjid yang kita tak pernah pergi. Ingat ke imam solat sekejap je, rupanya imam situ tak, dia baca surah Al-Baqarah 2 muka. Kita nak cepat, kita orang bukan orang sini, kita nak suruh perjalanan, nak cepat, ada urusan, maka kita semayang rakaat pertama, kita ikut imam. Yang kedua, kita mufaraqah, hukumnya harus, dan kita tetap dapat kelebihan solat berjamaah, tidak maksudnya tidak hilang fadilah solat berjamaah. Gitu. Jadi ada keuzuran, maka bagi makmum boleh mufaraqah. Ataupun makmum sakit, tak tahan sakit, imam sembahyang lama, maka makmum tu boleh niat mufaraqah. Jadi sakit kita ni, kita boleh berdiri, tapi jangan lama sangat tak boleh tahan. Maka bagi makmum itu boleh niat mufaraqah. Yang tu kita bincang dah sebelum ni. Okey. Yang terakhir, imam menunggu orang yang hendak masuk solat. Okey, ni yang terakhir malam ni. Jika imam semasa dalam jika imam semasa dalam rukuk atau ketika tasyahud akhir merasa kehadiran jemaah baru masuk hendak solat bersamanya, disunatkan kepadanya menunggu dengan syarat seperti berikut. Sunat kita jadi imam ni, kita kena tunggu. Kalau kita dengar ada jemaah baru datang, waktu tu kita tengah rukuk, sunat untuk kita tunggu. Ataupun waktu tu kita tengah baca tahiyat akhir, kita dengar ada orang datang bunyi motor ke, pop, mati kan. Lepas tu dengar dia berlari, pop, macam tu. Kita sunat bagi imam, jangan bagi salam lagi, tunggu makmum itu masuk dan solat. Walaupun kita telah habis selesai tahiyat akhir. Sama juga kalau ketika rukuk kita dah cukup 3 kali dah, maka sunat bagi kita tunggu makmum tersebut tambah lagi 5 kali, 7 kali tasbih tu, 9 kali buat baca. Okey, tetapi ada syarat dia. Makmum yang macam mana yang perlu kita tunggu dalam rukuk dan dalam tahiyat akhir? Yang pertama, syarat pertama, jangan terlalu lama menunggu. Jangan tunggu lama sangat. Sekejap saja, 25 saat sekadar selesai baca Al-Fatihah, tu dikira sekejap. Tapi kalau 1 minit, lama. 40 saat, lama. Jadi tunggu sekejap. Kalau makmum tu datang, dia pun pergi dengan buka paip, lambat, maka tak sunat kita tunggu. Gitu. Makmum masuk yang lambat tu, masuk dalam masjid, tak takbir lagi, kita duduk tunggu, kita rasa lama, maka tak sunat juga untuk kita tunggu. Jadi imam kena tengoklah, kalau lama sangat maka tak perlu tunggu. Okey, satu syarat pertama nak tunggu makmum yang baru datang ni, ialah makmum tu tidak terlalu lama. Yang kedua, jangan membezakan antara orang yang baru masuk itu, bahkan hendaklah dia samakan antara orang yang berkedudukan dengan orang yang tidak berkedudukan. Contoh, yang baru masuk tu orang miskin, orang tak ada nama, dia pun tak tunggu. Tak tahulah dia cam macam mana. Tak tahu macam mana orang tu miskin. Dia bunyi suara ke, dia bunyi motor, dia kenal motor ni motor buruk, orang miskin je tu. Yang ni bunyi kereta mahal ni, Myvi, maka dia tunggu. Contoh, Myvi mahal ke? Boleh lah. Jadi masalah anak dia membezakan orang sendiri tu, maka tak sunat bagi dia untuk tunggu kalau membezakan orang. Yang ketiga, hendaklah imam mengosakkan, yakni niat dengan penungguan itu adalah taqarrub kepada Allah, bukan kerana keinginan untuk membuat hubungan yang mesra dengan manusia. Syarat ketiga kita tunggu ni bukanlah sebab dia, sebab manusia tu, tapi sebab kita panggil apa? Nak pahala sunnah, ataupun ikut apa yang Allah suruh buat, iaitu ikut apa yang Nabi suruh, iaitu tunggu orang ketika rukuk dan tahiyat akhir, bukan kerana nak jaga hubungan dengan dia. Nanti kalau kita tak tunggu, nanti dia marah. Itu maksudnya
niat kita nak jaga hubungan, tak boleh. Mesti niat kerana Allah, nak dapat pahala sunnah. Bukan niat kerana orang tu. Nanti dia marah, aku sekejap lagi tak tunggu-tunggu gitu. Takut lepas solat nanti dia marah. Kenapa imam tak tunggu saya waktu rukuk tadi? Saya sikit lagi dah masuk takbir, dia kata. Imam dah bangkit daripada rukuk. Jadi marah makmum tu. Tak. Kita tunggu dia bukan sebab kerana dia, tetapi kerana Allah. Kalau kerana orang tu, maka tidak sunat untuk kita tunggu. Gitu. Yang keempat, syarat yang keempat, tidak wujud kebimbangan luput waktu atau terlepas solat daripada waktunya. Jika terdapat kebimbangan seperti itu, maka imam tidak boleh menunggu. Yang ni mungkin imam masjid tak berlaku. Tapi kalau kita ni jenis ada urusan, kita pun sembahyang asar, singgah sembahyang di masjid. Tapi waktu kita singgah sembahyang tu dah hujung-hujung waktu. Kemudian kita pun sembahyang, ingat kau kita yang paling lewat. Rupanya ada orang lagi paling lewat pada kita sembahyang asar. Gitu. Maka waktu kita rukuk, dia pun datang. Sedangkan kita ni dah lewat, maka tak sunat untuk kita tunggu dia. Gitu maksudnya. Kerana kita dah hujung waktu. Jadi sembahyang ni, wassalli ala sayyidina Muhammad, afdalnya, sunnahnya awal waktu. Tetapi harus kita sembahyang lewat sedikit kalau ada urusan. Makruh sembahyang di hujung waktu. Haram sembahyang ketika telah masuk waktu lain. Contoh, sembahyang zuhur 2 rakaat dalam waktu zuhur, 2 rakaat lagi telah masuk waktu asar. Maka perbuatan itu adalah haram, sembahyangnya sah. Sembahyang di hujung waktu, ngangam cukup Assalamualaikum, Assalamualaikum, habis waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka makruh perbuatan itu. Jadi ada orang salah faham. Dia bagi pandangan dia faham begini. Ni hadis Al-Quran ni kita kena ikut ulama nak faham. Tak boleh kita ikut kita sendiri. Hari ni orang kata okey, kita tak boleh nak ikut ulama. Ulama ni mungkin ada salah, mungkin ada betul. Kita kena ikut Al-Quran dan hadis. Tapi masalah sekarang ialah bila kita ajak orang ikut Quran dan hadis, orang bahasa Arab pun tak reti, ilmu nahwu sarah tak reti, balaghah tak reti, baca hadis faham ikut terjemahan, disalah faham agama. Jadi membahayakan orang. Jadi sepatutnya kita ajak ikut ulama. Kerana kita nak tanya, kita ni masyarakat Malaysia, ada tak orang yang sama level dengan Imam Syafi'i ilmu kita? Cuba tuan-tuan cari seorang. Tak ada. Jadi kalau kita ni sama hebat dengan Imam Syafi'i, boleh kita ambil Quran, hadis, cari hukum sendiri. Tapi kita ni ada setengah daripada kita mengaji, baru tengah belajar, baru nak belajar mengaji. Tapi ada orang ajak, masyarakat kita ajak kepada Quran dan hadis, sedangkan Quran dan hadis ini bukan mudah untuk kita fahami. Jadi sebab tu ada orang yang faham begini tuan-tuan. Dia faham solat awal waktu sunat, solat tengah waktu harus, solat ujung waktu wajib. Bagi dia awal waktu sunat, jadi dia tak solat lagi sunat, tengah harus tak solat lagi, akhir wajib. Maka dia solat nak dapat pahala wajib, maka dia solat di akhir. Itu salah faham, tak tahu dia ambil hadis mana, dia pergi faham macam tu. Jadi saya tanya, kenapa solat akhir waktu? Awal waktu sunat, akhir waktu wajib. Sebab tu saya solat akhir waktu. Lah, patutlah hari-hari kata tengok solat akhir waktu. Rupanya dia pergi faham macam tu. Salah faham tentang agama. Bukan wajib, makruh dan boleh jadi haram solat akhir waktu ni. Gitu. Syarat yang terakhir, orang yang kita nak tunggu tu, hendaklah orang yang baru datang itu bukan daripada kalangan mereka yang kebiasaannya lambat. Dah kenal dah motor mana ni hari-hari motor ni lambat, contoh. Maka dia iman dah kenal ni, orang sama je hari-hari ni. Aku dah cam ni, motor ni orang yang sama, setiap hari lambat. Maka tak sunat bagi iman tunggu. Gitu. Dia jadi perangai dia, perbuatan dia, fa'il dia, setiap hari solat berjemaah dia ni lewat. Maka iman kenal ni, maka tak sunat bagi iman tunggu.
pada rukuk ataupun pada tasyahud akhir. Ada jenis orang perangai macam ni, kadang sembahyang Jumaat dia duduk lepak kat luar. Kan imam nak rukuk baru bergegah ambil wudu, baru bergegah nak masuk dia solat. Jadi kalau perangai dia setiap Jumaat macam ni, tak sunat bagi imam tunggu dia ketika rukuk ataupun ketika tasyahud akhir. Ada juga yang tabiat dia suka datang lewat, maka sama juga bagi imam tidak sunat untuk tunggu orang yang suka datang lewat dan melengah-lengahkan takbiratul ihram. Dia duduk lepak kat ujung-ujung tu, imam nak rukuk baru dia bangkit. Jadi untuk dia tak perlu berdiri lama, tak perlu baca Al-Fatihah. Maka ada juga macam begini, ada orang yang mencuri-curi dalam ibadah ni, tak curi-curi gitu dalam ibadah, maka orang sebegini juga tidak disunatkan untuk tunggu. Sama ada dengan sebab waswah pun tak boleh. Dan perangainya yang malas, orang seperti itu tidak boleh ditunggu. Tak boleh tunggu. Kita tak boleh tunggu dia, orang sebegitu. Jadi ni 5 syarat yang mana imam perlu tunggu. Kalau orang itu, yang pertama, tidak terlalu lama. Yang kedua, imam itu tidak membezakan makmum yang datang. Yang ketiga, niat kerana Allah. Yang keempat, tidak bimbang akan habis waktu. Yang kelima, bukan orang yang malas, orang yang waswah, orang yang melengah-lemahkan takbiratul ihram, dan orang yang sentiasa lambat datang solat. Jadi orang yang sebegini tidak disunatkan bagi imam tunggu. Ni agama cakap, bukan saya nak lepas gerang ke tak. Ini ulama yang bagi hukum sebegitu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ada hikmah lah kot. Kalau kita tak tunggu orang sebegitu, mungkin dia kata, oh imam tak tunggu lah, jadi aku kena datang awal lah. Gitu. Kalau imam tunggu dia, esok datang lewat tak apa, imam tunggu lagi. Gitu. Jadi untung selalu dia. Qala musannif hafizahullahu ta'ala, iaitu pada muka surat 123. Mujizat Nabi yang ke-37. Dalam perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan pasukan muslimin dengan secupak gandum. Semua mereka makan sehingga kenyang, dan makanan itu masih banyak berbaki selepas itu. Ini satu mukjizat Nabi dalam satu peperangan, iaitu peperangan Khandaq. Orang Islam tak cukup makanan. Kalau kita tengok cerita Nabi ni, sirah Nabi, tak pernah Nabi ni lebih makanan. Biasanya tak cukup. Biasanya Nabi ni tak cukup makan. Wassalli ala Sayyidina Muhammad. Biasanya Nabi ni jarang, Nabi ni kenyang. Dalam sehari, dalam sebulan ni jarang Nabi makan kenyang. Biasanya Nabi makan bagi alas perut je, tak bagi perut ni masuk angin. Jadi ada satu dalam peperangan Khandaq, ada makanan gandum ni ada secupak. Sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, gandum ada secupak ni, tak cukup. Nak buat roti, nak makan buat roti tak cukup, secupak. Secupak ni sedikit lah, segantal lagi banyak daripada secupak. Secupak ni tak sampai sekilo kan, ke sampai? Secupak berapa gram? 600 gram ada? Lebih kurang gitu. Ada orang tahu secupak? Saya tak ingat berapa gram. Asal tak sampai 1 kilo secupak. Jadi sikit sangat gandum yang ada tu. Jadi wassalli ala Sayyidina Muhammad, sahabat bimbang, takut tak cukup untuk tentera muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil secupak gandum tu, sahabat masak. Maka sahabat masak bagi makan pada sahabat lain kenyang, maka boleh masak lagi dengan gandum tu. Maka yang lain makan kenyang, sehingga gandum tu yang dah siap masak bagi sahabat makan kenyang, ada lagi secupak lagi. Seolah-olah kita kata ambil gandum tu, dia tambah lagi sendiri dalam cupak tu. Bila guna, keluar lagi dari cupak yang sama. Jadi maksudnya last sekali dah siap makan, bagi makan dah siap masak, tinggal secupak balik pada asal balik gandum itu tadi. Itu satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang ke-38, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi makan dengan sedikit kurma. Baginda menyuruh para sahabat mengumpul baki kurma yang jatuh di atas hamparan. Kemudian baginda mendoakannya. Baki kurma yang terkumpul itu menjadi banyak sehingga cukup untuk dimakan oleh semua tentera Islam. Ada sedikit kurma, maka Rasulullah ambil kurma yang sedikit itu, Rasulullah baca doa, maka kurma tu jadi banyak. Yang ni sahabat nampak. Kalau ganda tadi mungkin orang tak perasan, ambil ada balik. Yang ni sahabat semua nampak yang buah kurma itu jadi banyak. Maka Rasulullah bagi pada para sahabat untuk makan kurma. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi perut kita ni, orang Malaysia ni kalau makan kurma rasa tak kenyang, rasa macam tak makan lagi. Tapi orang Arab dia boleh makan kurma, makan gandum boleh. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita cuba sekali, rasa macam air. Salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, mukjizat yang ke-39, Abu Hurairah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sedikit kurma dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakan ia supaya diberikan keberkatan." Baginda berdoa, Abu Hurairah menceritakan, aku mengeluarkan sejumlah sukatan kurma itu untuk perjuangan di jalan Allah. Kami sendiri makan kurma itu dan ia baru habis pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Lama tu. Berapa lama tu? Banyak tahun tu maksudnya. Kalau kira ni banyak tahun. Maksudnya Abu Hurairah bawa mengeluarkan sejumlah kurma, sukatan kurma. Tak tahu berapa banyak kurma. Abu Hurairah ambil, minta doa, Rasulullah doakan. Maka Abu Hurairah lepas doa Rasulullah itu, kurma yang tadi didoa oleh Rasulullah, dia makan tak habis-habis. Bila habis? Selepas kekhalifahan Sayyidina Utsman. Rasulullah wafat, Abu Bakar memerintah. Lepas Abu Bakar memerintah, Umar memerintah. Lepas Umar baru Utsman. Berapa lama tu? Berapa lama? Berapa tahun tu? 7-8 tahun ada. Baru habis kurma tu. Tu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, satu lagi, kalau kita tengok dalam ni kisah ni, Abu Hurairah minta Rasulullah doakan buah kurma. Jadi boleh tak kita minta orang alim doa pada makanan kita, buah kurma, doa pada air kita? Kalau kira boleh, tak jadi masalah. Sahabat pun pernah buat, Rasulullah pun pernah buat. Bukan satu benda yang syirik. Kita minta doa tu dengan Allah. Tapi hari ni semua orang nak kata syirik, sebab orang tak faham maksud syirik. Jadi jumpa ustaz, minta ustaz doa, baca kat air, so jadi anak soleh, syirik. Syirik mana kita minta dengan Allah? Kan kita minta dengan Allah, tapi orang hari ni semua orang nak kata syirik. Kan baca ayat Quran dekat buah kurma dia kata syirik, penunggang agama, macam-macam. Yang penunggang agama tu isu lain, tapi kita nak kata boleh ke tak boleh baca ayat Quran pada air, pada makanan. Jawapannya boleh, kerana ayat Quran tu barakah, dia ada berkat. Kalamullah, dia ada berkat. Tak jadi masalah pun sebenarnya. Bukan syirik begitu. Jadi hari ni orang yang berkata syirik-syirik tu, dia tak faham syirik. Sebab akhir zaman ni orang yang bercakap tentang agama, dia pun tidak tahu tentang agama. Dia pun salah faham tentang agama. Jadi dia tak faham maksud syirik. Dia kata orang syirik. Dia kata orang syirik. Aku mengeluarkan sejumlah. Okey. Kemudian mukjizat Nabi yang ke-40, Abu Hurairah menyebutkan pernah satu hari dia meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya tarid ada nota kaki sejenis bubur. Tarid sejenis bubur. Abu Hurairah menyebut pada satu hari dia minta Rasulullah SAW supaya berdoa kepada tarid, iaitu sejenis bubur
yang ada di dalamnya piring besar cukup dimakan oleh beberapa orang sahabat. Jadi Abu Hurairah datang kepada Rasulullah, bawa satu piring bubur, minta Rasulullah doa, dan kalau makan bubur ni bolehlah dalam beberapa orang sahabat makan. Setelah berdoa, baginda mengambil sejemput tarik bubur tadi yang ada di tepi piring dengan jarinya yang mulia, kemudian baginda berkata, silakan makan, bismillah. Abu Hurairah berkata. Jadi Rasulullah ambil bubur tadi tu, tepi tu, dia sapu dengan tangan dia yang mulia, sapu. Lepas tu dia kata ke Abu Hurairah, sila makan. Abu Hurairah pun waktu tu terus makan, bismillahirrahmanirrahim, makan terus. Abu Hurairah berkata, demi Allah yang nyawaku berada di dalam kekuasaannya, baru sedikit sahaja makan aku sudah kenyang. Ini makan sikit, satu sudu, dua sudu, kenyang. Dengan berkat Rasulullah SAW tadi. Jadi kadang-kadang Allah jadikan makanan tu banyak, kadang-kadang Allah buat makan sikit rasa kenyang dah. Gitu. Mukjizat Nabi SAW yang ke-41. Air memancuk keluar dari jari jemari Rasulullah SAW yang mulia, sehingga sebuah rombongan baginda seramai 1,400 orang dapat minum sepuas-puasnya dan berwudu dengannya. Masya Allah. Jari Nabi ini, Rasulullah minta satu bekas silapnya, Rasulullah masukkan jarinya, tiba-tiba jari jemari Nabi ni keluar air, keluar darah, kita tak pelik, tapi keluar air. Maka air tu boleh diguna oleh 1,400 orang. Banyak mana air itu? 1,400 orang boleh minum sepuas-puasnya dan boleh berwudu dengannya. Ini satu mukjizat yang besar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita dengar mukjizat Nabi SAW, sebenarnya semakin kuat keimanan kita kepada Nabi SAW. Mukjizat yang ke-42, ketika musim kemarau dalam satu perjalanan yang disertai rombongan sahabat, baginda menyuruh sahabat mencari semangkuk air. Rasulullah SAW kemudiannya memasukkan jari-jarinya yang mulia ke dalam air itu, lalu berkata, silakan kamu datang ke sini. Semuanya datang dekat dengan baginda lalu berwuduk. Air di dalam mangkuk itu tidak habis, sedangkan mereka ketika itu seramai 70 hingga 80 orang. Masya Allah. Allah nak zahirkan kekuasaannya melalui Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah boleh saja nak zahirkan kuasaannya kepada sesiapa saja yang dikehendaki. Tapi Allah pilih Nabi Muhammad SAW kerana satu lagi, Allah nak memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kalau di sini di Batam Melaka ni ada seorang lelaki yang mulut doanya sangat mustajab, maka boleh saja Allah nak bagi doa mustajab tu pada orang lain. Tetapi bukan saja Allah nak bagi kepada dia, kerana Allah nak memuliakannya. Begitu maksudnya. Jadi orang yang dapat kelebihan ini ialah kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan satu kita panggil apa, kelebihan. Maksudnya macam nak cakap, salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, bukannya dia ni orang yang hebat ataupun sebagainya, tetapi Allah ingin memuliakannya. Jadi orang yang dapat kelebihan, dia kena jaga hati dia supaya tidak rasa takabur, tak rasa angkuh, tak rasa diri dia hebat, tapi rasa Allah yang hebat. Allah yang pilih dia, Allah yang ingin memuliakannya, bukan dia yang hebat. Lalu kita belajar ilmu tasawuf, selagi mana kita merasakan diri kita, dia panggil ananiyah, maka bila kita rasa ada lagi diri kita, kita tak akan kenal Allah, kita akan ma'rifatullah.
Kita rasa ibadah yang kita buat ni sebab mujahadah kita. Kita rajin, kita kuat lawan nafsu. Sebab tu kita boleh buat banyak ibadah. Kita boleh bangun malam, boleh puasa sunnah, boleh baca Quran. Kalau kita ada rasa kita lagi, maka kita tidak akan dapat mengenal Allah. Tu. Kita rasa ilmu yang kita dapat ni boleh mengajar orang, masuk TV, boleh orang jemput serata dunia. Kita rasa sebab kita dulu ngaji betul-betul, sebab kita dulu banyak bertalaki, maka waktu tu bila kita rasa kita lagi, kita tidak akan nampak Allah. Akan terhijab lagi kita untuk mengenal Allah. Jadi kalau kita belajar ilmu tasawuf, selagi ada kita, selagi kita merasakan kita, maka kita tak akan kenal Allah. Jadi kalau orang yang nak kenal Allah, kena buang diri tu. Boleh buat ibadah, Allah bagi. Bukan kita rajin dan sebagainya. Alim, Allah bagi. Jadi kalau dia rasa begitu, maka dia akan mengenal Allah. Gitu. Jadi kalau kita rasa kita lagi, ada rasa kita lagi, walaupun kita, maksudnya kita buat ibadah ni, kita tak rasa nak suruh orang puji, bukan nak tunjuk kepada orang tahu, tapi kita rasa kita lagi, ada rasa sebab diri kita, maka kita tidak akan dapat mengenal Allah. Gitu. Yang tu nak buat tu payah, ananiyah tu payah. Jadi kita habiskan lagi dua. Mukjizat yang ke-43, dalam perang Tabuk tidak ada seorang pun tentera Islam yang menemui air untuk minum, oleh kerana tidak sanggup menahan haus, maka memberitahu perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengambil anak panah dari Kinanah lalu memancapkannya di tanah. Ketika itu juga air memancuk dengan deras sehingga semua tentera seramai 30,000 orang dapat minum air sepuas-puasnya. Masya Allah, air ni bukan mudah nak keluar daripada tanah. Orang yang gali perigi tahu, nak gali perigi ni bukan mudah. Gali keluar gali tanah liat, kemudian keluar batu, pasir dan sebagainya, barulah jumpa mata air. Tapi Rasulullah dengan mukjizatnya ambil anak panah, kocok di pada pasir pula tu, keluar air. Ini satu mukjizat, dan air tersebut boleh diminum oleh 30,000 orang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tak tahulah tuan-tuan, kesan-kesan sejarah ni yang Nabi buat, sama ada Nabi pocok anak panah keluar air, Nabi dibelah dada, semuanya kita kata kita tak tahu dah sekarang ni. Kalau tuan-tuan pergi Mekah Madinah, tuan-tuan pun tak tahu, saya pun tak tahu dah. Kesan-kesannya telah dihilangkan. Telaga, saya dah cerita itu, ada satu telaga waktu zaman Sayyidina Osman, ada lagi telaga Aris tu kat Masjid Nabi, kat ada pokok kurma, ada. Sekarang ni dah ada pokok kurma, tapi tak tahu kat mana tapak perigi tu. Dulu ada perigi, waktu tu Sayyidina Osman ambil air, cincin yang dia pakai tu cincin daripada Rasulullah, yang Rasulullah bagi kat dia, jatuh dalam perigi. Suruh sahabat cari, keluar cari air, tak jumpa. Masya Allah Sayyidina Muhammad. Lalu sekarang ni perigi tu, dulu orang kata dulu, zaman dulu ada, sekarang ni dah dihilangkan perigi tu. Di tanah rumput, di tanah pokok, kita tak tahu perigi tu ada di mana. Jadi banyaklah sebenarnya tinggalan kita panggil apa, sejarah daripada Nabi ni, tetapi telah dihilangkan, kita tahu di mana. Bahkan kubur Ummuhatul Mukminin, kubur para isteri Rasulullah pun kita tak tahu duduk di mana, kan? Kecuali kubur itulah sahabat Nabi yang ada dekat kubur Nabi tu lah kita tahu. Tapi kubur yang lain, makam isteri dia, sahabat yang lain, kita tak tahu kan? Dan telah dihilangkan. Dulu dia ada tanda, ada kubah, ada sebagainya. Yang keempat, yang terakhir pada malam ini, Rasulullah SAW pernah singgah berehat di satu tempat. Penduduknya mengadu tentang air yang kotor dan tidak dapat diminum. Baginda bersama beberapa orang sahabat pergi ke sebuah perigi, lalu baginda meludah ke dalamnya. Ketika itu juga air perigi itu menggelegak penuh dengan air yang sejuk dan bersih. Jadi ada satu cerita ni, Rasulullah pergi berehat satu tempat, orang mengadu kepadanya, Rasulullah, sini air ada perigi tapi air dia kotor, bau busuk ke, air dia warna hitam ke, kan?
Lalu Rasulullah kata mana perigi tu? Rasulullah pergi dekat perigi, Rasulullah ludah dalam tu. Kalau kita tak ludah, kita masuk apa, tawar. Tawar yang batu tu kan, masuk supaya air bersih kan kita. Rasulullah ludah, maka waktu tu juga air mendidih, maksudnya berbuih-buih naik, buih naik, keluar air yang bersih, dan air yang kotor itu keluar, tinggal air yang bersih di dalam perigi. Itu juga salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, air ni penting kan. Air ni sangat penting. Hari ni pun penting, zaman dulu penting. Cuma zaman dulu perigi tu penting. Lepas tu ada wakaf perigi kan, untuk wakaf perigi kerana perigi tu penting. Perigi tu sumber air. Kita ini sebab dah ada paip, kita tak rasa penting sangat perigi. Tapi orang-orang yang belah sana yang tak ada sistem paip yang bagus, maka mereka penting. Sangat penting perigi ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu ada perigi. Orang zaman dulu banyak perigi. Ada perigi hantuah kan dekat ni Duyung kan, satu lagi dekat Kerisik, Patoni, ada juga kata perigi hantuah. Jadi orang dulu tok syekh orang-orang alim, dia pergi mana dia akan gali perigi, kerana dia tahu perigi ni boleh buat jariah, boleh buat sedekah jariah. Orang akan guna perigi ni. Lepas tu kita ada di Gunung Jerai ada perigi tok syekh kan, dekat sini ada perigi ni. Orang dulu, orang alim, dia akan gali perigi, kerana perigi itu satu, kita panggil apa, jariah yang besar, amal jariah yang besar. Bila kita meninggal, orang boleh guna lagi, sebab air ni sumber utama untuk kita manusia. Nah, jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pada muka surat 125, iaitu mukjizat yang ke-45. Mukjizat ni setahu kita, setiap Nabi ada mukjizat. Nabi Sulaiman bisa besar, dan dalam mukjizat itu apa yang terbanyak yang terbaik mukjizat dalam itu yang istimewa lah, yang betul istimewa. Yang kedua berkaitan semayang. Kita semayang, itu imam subuh lah ni, saya subuh. Imam tak buat sembahyang dulu. Kita tahu dia tu, kita lepas berdoa, kita buka baju dia kan. Okay. Tak buat. Imam tak baca doa kunut. Kita dah buka baju dah. Okay. So kita dapat itu kalau dia Okay. dan kita maksudnya tadi imam tinggal baca doa kunut, kita ni dia tak buat kunut, kita tegur. Okey. 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 Baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan Haji kata tadi, semua nabi ada mukjizat kerana nak membenarkan kenabiannya dan Allah nak memuliakannya. Nak membenarkan kenabian, setiap para anbiya itu diberi mukjizat. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaimannya dengan Nabi Daud, semua ada mukjizat yang hebat-hebat. Kerana satu, nak menunjukkan kebenaran Nabi. Yang kedua, wassalli ala Sayyidina Muhammad, nak memuliakannya. Sehingga kali ini kalau orang ada luar biasa, satu perkara luar biasa, orang akan mudah percaya kepada dia. Itu sifat manusia. Jadi Allah bagi juga perkara luar biasa kepada para Nabi supaya nak membenarkan kenabiannya. Jadi orang biasa tak mampu ataupun tidak boleh buat seperti para anbiya. Okey, mukjizat Nabi Muhammad yang paling terbesar dan dapat kita rasai sehingga hari ini ialah mukjizat Al-Quran, kitabnya Al-Quranul Karim. Jadi inilah mukjizat yang paling istimewa, yang paling besar, yang perlu kita baca setiap hari dan mensyukurinya nilai mukjizat ini
kerana umat lain tidak seperti kita. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa tidak ada, tidak merasakan mukjizat yang kita rasa hari ini. Mereka, kitab mereka telah hilang, telah ditukar, telah diubah. Tetapi kita sehingga hari ini kita dapat melihat mukjizat yang paling unggul, iaitu kitab Al-Quranul Karim. Quran ni mukjizat. Satu, penenang jiwa. Yang kedua, syifa, penyembuh bagi penyakit. Sebab tu ada ruqyah. Banyak syifa ni kita belajar perubatan Islam, ada doa-doa untuk menyembuhkan penyakit. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan tak cukup daripada itu, Al-Quran ini bukan saja bagi manfaat kepada kita di dunia ini, tapi boleh memberi manfaat kepada hari akhirat nanti. Jadi itu mukjizat yang cukup besar. Mukjizat lain dah hilang, kita dapat tengok lagi. Tapi mukjizat ini kita dapat lihat, kita dapat tengok sehingga ke hari ini. Okey, soalan yang kedua iaitu solat berjemaah, imam tak baca doa qunut. Maka sayugianya bagi imam yang tidak baca doa qunut dengan sengaja atau tidak sengaja, sunat sahwi. Kerana doa qunut itu adalah sunat abang, sunat yang besar di dalam solat. Kita kena ingat, qunut ini adalah sunat, bukannya rukun. Jadi kalau imam tak baca doa qunut sekalipun, tetap solatnya sah. Tetap solat makmum sah juga. Jadi makmum ikut imam tak baca doa qunut, solat makmum sah, solat imam pun sah. Cuma sunat bagi imam sujud sahwi. Kalau imam tak sujud sahwi, sunat bagi makmum sujud sahwi selepas imam bagi salam. Okey, selesai di situ. Jadi yang kedua, kalau imam tak baca doa qunut, boleh makmum nak baca doa qunut. Kerana kita tak tambah apa yang imam buat, tetapi kita memanjangkan apa yang imam telah buat, iaitu i'tidal. Kita tak tambah apa yang imam buat, tetapi kita memanjangkan apa yang imam buat. Imam kan i'tidal, kita pun i'tidal. Kita tak tambah perbuatan tu, kita memang duduk kat situ tu. Maka kita pun baca doa qunut walaupun imam telah sujud. Tak jadi masalah, tak batal solat kita. Cuma janganlah sampai kita baca doa qunut ini tidak sempat sujud yang kedua bersama dengan imam. Kalau kita dapat sujud bersama dengan imam, boleh baca doa qunut. Okey? Bacaan doa qunut yang paling pendek ialah Allahumma ufilli ya ghafur. Itu memadai dah, dapat kelebihan baca doa qunut. Jadi kalau kita baca yang biasa pun boleh, tak ada masalah. Kalau baca yang pendek pun boleh. Tapi kalau kita baca yang biasa, pastikan kita dapat sujud bersama dengan imam. Kalau tak dapat sujud, tidak disunatkan untuk kita baca doa qunut. Okey? Jadi sama ada imam tu tinggal dengan sengaja ataupun tidak sengaja, tetap solat kita sah, kerana bacaan doa qunut itu adalah sunnah, hukumnya sunnah. Dan yang ketiga, tidak harus bagi makmum menegur imam kerana meninggalkan perbuatan sunnah. Seperti doa qunut, meninggalkan bacaan surah, serta meninggalkan tasyahud awal. Tak sunnah bagi makmum, ataupun tidak boleh bagi makmum menegur imam kalau imam tinggal benda yang sunnah. Kan imam tinggal baca tahiyat awal, Allahu Akbar tu bangkit, tak sunnah bagi makmum duduk tunggu subhanallah, subhanallah. Tak boleh buat begitu. Jadi ikut imam saja. Yang boleh kita tegur imam bila imam buat perkara yang salah, seperti tambah rakaat, ataupun imam tertinggal rukuk, seperti terlupa membaca doa, terlupa membaca surah Al-Fatihah. Gitu. Apa lagi? Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, itu berkaitan dengan doa qunut tadi. Doa qunut. Okey, kalau kita tak baca doa qunut, imam tak baca, tak sujud sahwi, solat kita tetap sah, kerana dia sunat, cuma pahalanya kurang. Gitu. Apa lagi saya tertinggal? Saya rasa itu saja yang saya boleh jawab. Jadi mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah.
Jadi mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini satu perhimpunan yang diberkati, dan perpisahan kami selepas ini satu perpisahan yang dirahmati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami dalam kesusahan, ya Allah, bantulah ya Allah, permudahkanlah urusannya ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami dalam kesakitan, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.